Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhshaq wa min nafsin la tashbaq wa min 'amalin la yurfaq wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, dengan rahmat dan kasih sayangnya, dengan qudrah dan iradahnya, maka kita dapat bersama lagi pada bulan ini untuk minggu saya yang seterusnya. InsyaAllah kita berkuliah muslimat di surau Kementerian Kerja Raya insyaAllah. Sahabat-sahabat muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan kita berada pada dalam majlis ilmu ini, moga dicatatkan kepada kita sementara dengan penghulu segala hari, masya-Allah tabarakallah, yang kita namakan kelebihan berbanding hari-hari yang lain. Moga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dengan darjat yang tinggi di sisinya insya-Allah. Mati kita mati dalam keadaan golongan orang yang menuntut ilmu insya-Allah. Mati dalam keadaan kita sedang berjihad fi sabilillah, iaitu jihad melawan hawa nafsu kita insya-Allah. Moga-moga khatimah kita ini dalam khatimah yang disebut sebagai husnul khatimah insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kitab 40 kisah menarik dari Al-Quran, karangan Ustaz Zamri Hashim, masya-Allah, hafizahullah taala. Moga Allah Subhanahu wa taala mengalirkan amal pahala, amal jarah kepada pengarangnya insya-Allah. Moga-moga memberi manfaat kepada seluruh umat, sama ada yang berada di alam maya ataupun yang berada secara fizikal ini insya-Allah. Okey, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun sampai pada satu tajuk pada muka surat 15, tajuk iaitu kubur berapi, asal-asal maksul daripada kisah turunnya ayat tersebut. Ada kisah yang menarik daripada ayat tersebut yang kalau kita baca, ada tafsirnya masing-masing, ada tafsirannya, namun ada juga kisah yang menarik daripada ayat tersebut, walaupun dia bukanlah asbabun nuzul daripada kisah tersebut, daripada kisah tersebut, tetapi dia ada kaitan dengan kisah tersebut. Okey. Jika sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita buka Al-Quran. Kalau ada Quran di samping kita, buka, tengok surah Ali Imran ayat 180. Ali Imran ayat 180 yang saya bacakan maknanya. Sebab apa? Kalau kita tengok bahasa Arabnya panjang, dia punya matan dia panjang, ayat Al-Qurannya panjang, maka kita baca maknanya saja insya-Allah. Maksudnya, dan jangan sesekali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dikalungkan itu adalah disiksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Kemudian dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan, sama ada isi langit dan bumi. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca ayat ni,
jelas, secara jelas Allah Ta'ala menyentuh tentang orang-orang yang bakhil, akibat orang-orang yang bakhil. Dan di sana sudah tentu bakhil itu sesuatu ataupun harta benda yang diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkannya, iaitu zakat. Itu secara jelas. Namun ada pengkisahannya di sebalik ayat ini, bukan di sebalik ayat ini diturunkan, ada kisahnya, di mana ada kisah di bawah ni. InsyaAllah kita akan baca, kita akan tengok. Sebelum saya tafsirkan daripada ayat ni, kita akan tengok dulu apa kisah dia, iaitu di mana Muhammad bin Yusuf Al-Khasbani menceritakan bahawasanya beliau dan sekumpulan tabi'in menziarahi Abu Sufyan radhiyallahu an, yang mana Abu Sufyan radhiyallahu an ada kaitannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitan yang kita kata kaitannya bersifat nasab dan sebagainya. Kemudian setelah mana mereka masuk dan duduk bersama dengan Abu Sufyan radhiyallahu an, ingat tak Abu Sufyan siapa dia? Orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amankan sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan masa terjadinya Fathul Mekah, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah, ketika mana Islam mula berkembang, Islam banyak mendapat kemenangan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah. Rasulullah nak masuk ke kota Mekah yang dinamakan sebagai Fathul Mekah. Di sana di antara perintah-perintahnya, sesiapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Sesiapa yang berdiam di rumah dia sendiri maka aman. Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka aman. Berdiam di sana maka amanlah mereka. Maka ketika itu diberi kemuliaan lah kepada Abu Sufyan, masya-Allah tabarakallah. Dan orang yang pertama, orang yang mula-mula, orang yang bersama-sama dengan orang musyrikin yang menyerang ataupun yang tidak setuju dengan kedatangan Islam, dan akhirnya Abu Sufyan masuk ke dalam Islam pada akhirnya, masya-Allah tabarakallah. Okey, saya tak nak cerita sirah, saya nak cerita yang ni sebenarnya. Mereka datang, mereka jumpa dengan Abu Sufyan, maka kata Abu Sufyan, jomlah kita berziarah sahabat ataupun jiran saya, yang mana jiran saya ni kematian salah seorang daripada ahli keluarga. So elok sangatlah kita berziarah jiran saya, kemudian kita ucapkan takziah. Kita kalau dengar kematian dan sebagainya jiran kita yang dekat-dekat, maka seboleh-bolehnya, walaupun kita sibuk bagaimana, apatah lagi itu adalah jiran yang dekat dengan kita, yang dinamakan sebagai jiran, kita kena faham 40 buah rumah, depan, belakang, kiri dan kanan. Maknanya daripada keliling kita itu 40 buah rumah, maka dinamakan sebagai jiran. Bila kita mendengar sebarang kesusahan, sebarang kesulitan, apatah lagi kematian, maka menjadi tanggungjawab kita untuk pergi berziarah walaupun tanpa dijemput. Kalau kenduri kena tunggu jemputan, walaupun dia jiran kita, dia tak jemput kita, contohlah kan, dia tak jemput kita setaman dan sebagainya, walaupun dia duduk setaman tapi kita tak dijemput, maka kita tak wajib untuk hadir. Kalau dijemput maka wajib pula untuk kita hadir, walaupun dia bukan jiran, saudara mara kita yang jauh-jauh, diwajib untuk menghadiri jemputan tersebut. Sehinggalah apabila kita ada keuzuran syar'i ataupun keuzuran yang tidak dapat menghadirkan diri kepadanya, maka di situ gugurlah kewajipan kita. Tapi kalau kita tidak ada keuzuran, maka kita wajib menghadiri jemputan. Tapi kalau jiran-jiran kita ni, contoh, dia tak jemput kita waktu kenduri kendara dia, waktu dia buat apa-apalah, dia tak pernah jemput kita, maka kita tak wajib hadir. Tapi apabila kita mendengar kematiannya, maka wajib kita hadir tanpa dijemput. Masa kenduri pun tak pernah jemput aku, apatah lagi mati, sorry lah aku nak pergi. Kan kadang-kadang kita macam tu lah. Tak, bila saja berlaku kematian atau sakit, wajib kita berziarah. Wajib kita berziarah untuk menyampaikan takziah. Itu sebabnya kalau kita tengok di sini, orang yang datang berziarah dengan Abu Sufyan, bahkan mereka tak menerima pun jemputan atas kematian tersebut. Tetapi apa Abu Sufyan buat? Abu Sufyan ajak sahabat-sahabatnya tadi ni untuk berziarah jiran Abu Sufyan yang dalam keadaan berduka cita dan sedih, sedangkan berlaku kematian di
dalam keluarga mereka. Masya Allah, tabarakallah. Itu kita kena faham satu perkara. Bila ada kesakitan dan kematian, jangan tunggu jemputan. Seandainya kita tahu, terus kita pergi. Kalau kita tak tahu, itu cerita lain. Okey, dengar, insya-Allah. Okey, kemudian maka sahabat-sahabat Abu Sufyan pun mengatakan, kami pun bangun dan bersama-sama dengan Abu Sufyan menuju ke rumah jiran. Dan mereka dapati di dalam rumah orang yang kematian saudara mereka tadi ini, ada seorang lelaki yang sedang menangis teresak-esak. Menangis bersedih sehingga bila dipujuk pun seolah-olah tak makan pujuk. Kita kalau kita pergi ziarah orang yang mati apa semua, bila kita kena suruh dia sabar, kita sebut betul-betul perkataan sabar. Kalau kita sebut sabar, takut mewakili syaitan. Syaitan ni ada satu makhluk syaitan namanya sabar. Tugas dia menambahkan kedukacitaan terhadap ahli keluarga. Dia sabar lagi sedih dia. Jadi kita sebut betul-betul perkataan sabar. Sok belakang dia sabar. InsyaAllah Allah Ta'ala bersama dengan kita. InsyaAllah kalau akan diganti dengan yang lebih baik segala musibah yang dihadapi oleh kita. InsyaAllah. Ya betul. Apa? Sabar je lah kan. Sabarlah kakak, sabar. Perbetulkan. Sebab apa? Perkataan kita pinjaman daripada bahasa Arab. Jadi walaupun tulisan dia S-A-B-A-R, tapi sebut tu bagi kena sabar. Ya. Macam tu juga Ramadan. Bila eja Ramadan, tapi kalau baca Ramadan, sebut bagi elok-elok. Jangan jadi macam kita mampu, orang Melayu biasanya mampu nak sebut perkataan-perkataan pinjaman daripada bahasa Arab. Walaupun tulisan dia lain, tapi sebutan tu bagi sama. Okey. Jadi bila kita memujuk orang-orang yang sedang dalam keadaan berduka cita, janganlah kita melampau. Maksudnya jangan kita kata itulah buat lagi gini, ini kafarah bagi kamu ni. Allahu akbar. Jangan macam tu. Kaedah kita, skill kita memujuk orang dalam keadaan berduka cita ataupun ditimpa musibah adalah kita memberi kata-kata semangat kepada dia. Walaupun kita tak ada semangat tu sebenarnya, tetapi kita memberi kata-kata semangat untuk mengurangkan bebanan dia. Contoh, Allah subhanallah, Allah Ta'ala pilih kamu kerana Allah Ta'ala sedang mengangkat darjat kamu. Allah Ta'ala pilih kamu kerana apa? Ganjaran besar sedang menanti kamu. Sedangkan saya sendiri pun tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita sendiri. Kita bagi kata-kata motivasi. Jangan sehingga dia kata apa? Kamu tak duduk tempat saya, kamu tak tahulah. Sebab kita kadang-kadang kata-kata kita boleh membuatkan seseorang itu akan kata begitu pada kita. So kita kena ada skill dalam memberi pujukan, kena ada kaedah ataupun uslub dalam kita memujuk seseorang yang dalam keadaan berduka cita. Tapi seandainya dia tidak peduli dengan pujukan kita, pasti ada sesuatu yang lebih berat sedang dia tanggung. Maka kita dah lepas dah kita punya tanggungjawab kita memujuk dan beri motivasi, kita berdiam. Jangan paksa untuk dia mengikut kehendak kita. Okey, boleh faham lah insya-Allah. Okey. Seperti juga hal yang berlaku pada lelaki yang dipujuk oleh Sayyidina Abu Sufyan dan sahabat-sahabat tadi. Lelaki tadi tetap menangis, tak reda keduka citaan dia. Tetap dia rasa sangat sedih dan sebagainya. Pasti ada kisah yang lebih berat yang tak kita ketahui daripada apa yang kita nampak di depan kita. Kita nampak biasa pada kematian tersebut. Betul, setiap orang akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dia kata, setelah mana kami mengucapkan takziah kepadanya dan cuba menghiburkan hatinya. Maksud menghiburkan hatinya, mengurangkan bebanan, bukan menghibur dengan gelak ketawa kita ataupun buat lawak kita tu, bukan macam tu. Itu bukan maksud daripada skill memujuk tu, tetapi dia sudah lari daripada landasan. Maknanya tempat orang mati kita tidak boleh terlalu berseronok, bergelak ketawa ria dengan sahabat-sahabat kita sedangkan dia dalam keadaan berduka. Mesti ada di sana simpati dan empati. Simpati, kita rasa kasihan, belas kasihan. Empati, kita seolah-olah meletakkan diri kita dalam suasana tu.
Maknanya walaupun saat tu kita tengah bahagia, betul, kita bahagia dengan kurniaan Allah, dengan nikmat Allah, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, tengah-tengah bahagia ni Allah Ta'ala beri kecukupan. Tetapi saat sahabat kita ataupun jiran kita ataupun orang yang ada sekeliling kita dalam keadaan berduka cita, kita tak boleh menzahirkan terlalu melampau. Cukuplah kita menghiburkan hatinya dengan ganjaran-ganjaran Allah yang saya sebutkan tadi. Allah Ta'ala pilih kamu sebab kamu lah, Allah Ta'ala angkat darjat kamu di sisi Allah. Pasti pahala pada kamu sangat besar. Itu maksud hiburan-hiburan. Kita cerita kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan yang boleh meringankan bebanan hati. Kemudian orang yang dipujuk tadi itu, yang saya cerita tadi, orang yang dipujuk tu tidak menerima pujukan tersebut, bahkan tidak mahu menerima takziah. Allahu Akbar. Pasti ada sesuatu yang lebih berat. Maka mereka pun berkata kepada lelaki tadi, apakah, pasti timbul satu persoalan, apakah yang menyebabkan, apakah engkau tidak mengetahui bahawa kematian itu? Akhirnya persoalan, seolah-olah kita nampak orang tadi itu macam tak menerima ketentuan takdir daripada Allah. So mereka pun tertanya, apakah kamu tidak menerima ketentuan daripada Allah? Tidakkah yang setiap yang hidup tu pasti akan mati? Jadi ini akan memberatkan seseorang yang menerima ketentuan Allah. Sedangkan takdir itu tertakluk dalam rukun iman, betul? Rukun iman yang ke-6, iaitu yang last sekali, percaya kepada qada dan qadar. Kita 5 daripada atas sampai ke bawah insya-Allah boleh. Tapi yang ke-6 tu, kita boleh aplikasikan iman kita melalui apa? Apabila Allah Ta'ala takdirkan sesuatu kepada kita. Takdir terindah semua orang nak. Dan takdir musibah itu semua kalau boleh orang tak nak. Allah Ta'ala nak didik kita untuk menerima di sebalik takdir itu ada hikmah, bukan senang. Betul tak? Bukan senang. Itu sebab boleh timbul, tak jadi kat kamu tak tahulah. Ada lagi yang kata, kalau aku tak buat begini, tak jadi begini. Betul tak? Kalau akhir-akhir ni, mutakhir ini kita melihat Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Banyak berita-berita musibah yang kita tak jangka pun. Wal'ayazubillah. Ya. Setiap kali kita menerima musibah-musibah daripada orang lain, yang kita tak pernah terjangka pun akan terjadi kepada kita. Wal'ayazubillah. Dan kita minta dijauhkan. Tetapi apakah setiap orang di luar sana pun minta mereka dimusibahkan seperti itu? Tak. Mereka pun sama macam kita, tak jangka akan berlaku kepada mereka. Tetapi saat takdir itu mendepani mereka, maka waktu itulah aplikasi qada dan qadar itu, beriman kepada qada dan qadar itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah, begitulah yang berlaku kepada lelaki tersebut apabila sahabat-sahabat bertanya, apakah engkau tidak mengetahui bahawa kematian itu merupakan satu jalan yang mesti dilalui oleh semua orang, semua makhluk, makhluk yang bernyawa, manusia, jin, dan yang tak bernyawa. Contoh kita nampak tak bernyawa, tetapi pasti semua itu fana, akan berakhir. Allahu Akbar. Kemudian kata lelaki itu, aku memang mengetahui perkara ini, tetapi aku menangis kerana saudaraku yang meninggal itu sentiasa disiksa pagi dan petang. Allah. Dia mengetahui, seolah-olah dia mengetahui perkara ghaibiat, perkara yang orang tak tahu, kan? Siksa kubur dan sebagainya bukan perkara yang boleh kita tengok depan mata kita dengan mata kasar kita, tak. Itu adalah perkara ghaibiat, perkara ghaib ataupun perkara sam'ayat yang didengar oleh telinga saja. Didengar oleh telinga melalui apa? Melalui Al-Quran, As-Sunnah dan kalam ulama, yang mana mereka datang bawa kepada kita tentang perkara-perkara yang bersifat ghaib, yang bersifat sam'iyat, yang mana kita belum lagi menghadapi. Nak tahu ada siksa kubur, tak ada siksa kubur, kecuali dengan kematian. Tak mati siapa pun tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak menunjuk kepada seorang lelaki tersebut, barangkali untuk dijadikan ibrah kepada kita hari ini. Allahu Akbar, Masya-Allah, Tabarakallah. Kata lelaki tersebut, saudaranya sedang disiksa pagi dan petang sedang disiksa.
Itu yang menyebabkan kedukacitaannya sepanjang hari dan tak dapat nak menerima takziah daripada sesiapa pun. Sebab pada normalnya kita sedih ada apabila kehilangan orang-orang yang tersayang. Tetapi sedih itu dapat kita bendung sebagai seorang Islam, betul, sebab kita boleh menerima takdir atas kehilangan tersebut. Mana ada orang tak sedih kalau sahabat, saudara tersayang kita meninggal? Ada tak? Ada buat je. Maknanya tak ada perasaan lah tu. Kan? Sebab perasaan sedih tu fitrah. Menangis tu fitrah, duka cita tu fitrah. Tapi jangan sampai melampau. Kalau tak ada kesedihan, barangkali ada something wrong dekat hati dia. Wallahu a'lam. Barangkali ada dendam-dendam lama dalam hati dia. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu kan. Tapi secara normalnya, secara fitrahnya, semua orang akan bersedih. Terjadi pada lelaki tersebut ni, Masya Allah, tabarakallah, kesedihannya pada saudara kesayangannya adalah sebab saudara kesayangannya tiba ditunjukkan oleh Allah kepada dia bahawa saudaranya disiksa pagi dan petang. Maka terkejut semua orang yang mendengar pada saat itu. Kemudian mereka berkata, ini adalah satu perkara gaib, yang mana adakah Allah Ta'ala memberitahu kepadamu perkara gaib ini? Jawab lelaki tadi, tidak. Aku tidak mengetahui perkara gaib. Bukan dia diberi kelebihan oleh Allah untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Tidak. Dia tidak diberi kelebihan macam tu. Tetapi ini is real. Berlaku depan mata dia. Kerana apa? Dia kata, dia pun bercerita. Bercerita tentang perkara yang berlaku kepada dirinya, katanya satu ketika setelah selesai menguburkan saudaranya, maka yang lain pun, saudara-saudara yang lain meninggalkan kuburan tersebut. Kita mati ni, siapa nak tunggu kita lama-lama? Betul tak? Kesedihan, walaupun sedih macam mana sekalipun, tak ada siapa yang berani nak tunggu kita lama-lama. Hatta suami, hatta isteri. Sayang macam mana pada suami sekalipun, bila suami tu mati, dikuburkan, ada tak isteri tu minta nak masuk sekali? Tak ada. Sayang macam mana pun nak suruh masuk sekali, tengok kubur pengeri. Betul tak? Lainlah zaman Hindu dan sebagainya, suami mati dipaksa isteri bakar sekali dengan suami itu, luar daripada fitrah. Tapi secara fitrahnya, sayang macam mana kepada seseorang pun, tak sampai kita menemaninya masuk dalam kubur, tak ada. Cinta macam mana sekalipun, hanya sekadar di tepi batu nisan dengan air mawar, sedekah Fatihah dan sebagainya, baca Quran, hadiah pahala, itu tanda sayang. Nak tunggu, nak masuk sekali dalam kubur, sorry. Itulah kita kata kesayangan. Yang menemani siapa? 3 perkara saja yang teman. Amal yang soleh, doa anak yang soleh, dan jariah kita. Yang kita duk sedekah, infak hari-hari. Allahu Akbar. Hari-hari kita bagi, contoh, bagi dekat surau. Contoh kita bagi hari-hari. Kita ada berapa? Kita ada RM60. Agak-agak biasa kita bagi kat surau berapa? Kalau ikut kita lah. Kalau saya sebut 10 lah. Senang. Kan? Tanpa kita ketahui 10 tu lah amal jariah kita yang akan kita ambil di sana. Yang 50 yang kita nak beli macam-macam untuk kita di sini, tak ada apa pun. Tak ada kesan apa-apa pun untuk diri kita. Yang 10 itulah yang akan jadi. Cuba kita tengok nanti. Bila dikubur di akhirat nanti dan sebagainya. Banyak je pahala-pahala yang kita tengok orang lain dapat. Allahu Akbar. Berkoyan-koyan dia punya dapat. Kita dapat apa? Daripada tu RM1. Bukan nak suruh sedekah banyak. Sedekah itu ikut kemampuan. Tapi kalau kita jutawan, sedekah RM1 tak fair. Kalau kita dah ada 1 juta, tiba-tiba sedekah RM1, memang tak fair. Allah Ta'ala akan nilai. Kau ni bakhil ke tak? Ini kita tengok di sini. Pada ayat ni dia akan menceritakan pada seterusnya. Kemudian kata lelaki tadi, tiba-tiba aku terdengar jeritan, semua saudara balik. Yang teman kita 3 perkara tadi yang saya sebut. Ini yang berlaku pada lelaki tadi. Bila orang semua balik meninggalkan kuburan tersebut, lelaki tadi masih menunggu saudara kesayangannya.
Mungkinlah untuk terakhir kali menunggu, menatap dan sebagainya. Tiba-tiba terdengar satu suara jeritan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Bukan jeritan biasa-biasa. Tak sama dengan jeritan kita waktu di atas dunia. Bahkan lebih dahsyat daripada itu. Allahu Akbar. Di antara kata-katanya yang tersirat iaitu sakitnya, sakitnya, sakitnya. Menangis, merayu. Kemudian dalam keadaan sedihnya, laki itu kata apa? Mereka telah meninggalkan aku kesorangan di sini dalam kubur. Bayangkan, memang kita duduk dalam kubur dalam keadaan seorang diri. Menghadapi kengerian kubur. Tengok pada status amalan kita. Itu sebab kalam Sayyidina Ali mengatakan, siapa yang beramal la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali sehari, tak kisahlah waktu mana, yang penting cukup 100 kali sehari, dia akan aman daripada kengerian kubur. Yang kedua, tangannya akan dapat menyentuh daun pintu syurga. Maka amalah mudah kan, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalau boleh catit-catit. Sekejap lagi balik rumah apa tahu saya kata. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kita bukan kata kubur tak buka lagi, tengok daripada jauh, takut tak? Takut tak tengok suasana kubur? Allahu Akbar. Lepas tu tanya pula dalam hati, macam manalah kalau aku nanti ditempatkan macam ni, dalam kubur macam ni, mengikut amalan masing-masing pula. Allahu Akbar, takutnya Masya Allah, Tabarakallah. Masih ada hutang-hutang yang belum selesai di dunia pula. Itu yang terjadi pada lelaki tersebut. Ada dalam kubur, Masya Allah, menangis dia terjerit-jerit, kenapa semua orang meninggalkan aku. Kemudian, aku kesorangan sini, alangkah sedihnya siksaan ini, sedangkan dahulu aku berpuasa, aku menunaikan solat. Maka apabila lelaki tadi dengar suara tersebut, maka menyebabkan dia menangis. Allahu Akbar. Dia menangis, dia terkejut sebab itu adalah kubur saudara dia. Dan tangisan itu seolah-olah menyebut dirinya, keadaan dirinya di atas dunia dulu dia berpuasa, dia solat dan sebagainya. Tetapi dia masih lagi disiksa. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Ini berlaku pada zaman Abu Sufyan. Kemudian lalu lelaki tadi, sahabat saudara tadi, oleh kerana sayang dan cintanya pada saudaranya yang telah dikuburkan, dia tak cakap banyak, dia terus menggali kuburan tersebut. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kerana apa? Kata lelaki tadi, aku ingin melihat bagaimana keadaannya. Tiba-tiba aku dapati kubur saudara tadi yang baru dikuburkan tadi dipenuhi dengan lautan api. Masya Allah, Tabarakallah, wal'ayyazbillah. Maka aku melihat tengkuk saudaranya tadi dibelenggu dengan satu kalung daripada api. Mungkin kita kata nampak seolah seperti rantai ataupun rantai besi yang keras yang sedang membelenggu tengkuk saudara kesayangannya. Allahu Akbar. Maka aku rasa simpati kepadanya dan aku cuba menolong. Saat aku menghulurkan tangan aku, maka tangan tadi menyambar, api tadi menyambar jari lelaki tadi. Maka aku pun menimbun semula tanah dan terus pulang ke rumah. Inilah yang menyebabkan aku menangis dan bersedih tak berhenti-henti. Bukan sebab menangis kerana kesedihan ditinggalkan, tetapi menangis kerana apa yang berlaku, apa yang menimpa kepada saudara kesayangannya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada situ, sahabat yang melihat dan mendengar cerita lelaki tersebut, apa yang mereka katakan? Dia apabila melihat bekas ataupun bukti tangannya yang hitam akibat terbakar daripada cubaan untuk menolong saudara kesayangannya, maka kami pun bertanya, dosa apakah yang dilakukan oleh si mati semasa hidup di dunia? Maka jawab lelaki tadi, dia tidak mengeluarkan zakat hartanya. Allahu Akbar. Maka kami berkata, siksaan itu membenarkan firman Allah, firman kita baca tadi, iaitu orang yang bakhil,
yang Allah Ta'ala wajibkan keluarkan zakat daripadanya, maka apabila dia tidak keluarkan zakat, maka dia akan dikalungkan dengan kalungan daripada api. Wal'ayazubillah. Allah Ta'ala tunjuk kepada lelaki tersebut untuk dijadikan iktibar kepada kita zaman berzaman. Daripada ayat inilah kisah yang berlaku kepada zaman Abu Sufyan, maka sahabat membenarkan ayat tadi ini sesuai dengan kisah tersebut. Bukan asbabun nuzul, tapi bersesuaian dengan kisah tersebut. Benarlah orang yang tidak mengeluarkan zakat sedangkan ia mampu untuk mengeluarkan zakat, maka ia akan dikalungkan dengan kalungan daripada api seawal ia masuk ke alam kubur, ke dalam kubur. Wal'ayazubillah. Sebab dia solat, dia sembahyang, insya-Allah tabarakallah, tetapi dia tidak mengeluarkan zakat. Sebab apa? Zakat ini sebaris dengan rukun Islam, betul. Sebaris dengan ayat untuk menunaikan salat. Setelah mana kamu bersyahadah, setelah mana kamu salat, kamu puasa, kamu mesti menunaikan zakat. Itu sebab pada zaman Rasulullah SAW, setelah Rasulullah wafat, Masya Allah tabarakallah, sahabat bila wafat saja sebahagian daripada orang Arab turut murtad. Murtad mereka dengan enggan menunaikan zakat. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar ingin memerangi mereka, sehingga ditanya, kenapa kamu nak memerangi orang yang telah bersyahadah? Tidakkah, kata Sayyidina Abu Bakar, tidakkah orang yang tidak berzakat itu dia telah mengingkari suruhan yang sebaris suruhan dengan menunaikan solat. Bahkan zakat ni kalau kita tengok ada 3 kelebihan kepadanya. Yang pertama, kelebihan orang yang berzakat, apabila dia menunaikan kewajipan yang telah Allah Ta'ala suruh kepada dia melalui rukun Islam. Itu tanda dia telah beriman kepada Allah. Betul. Yang kedua, ia adalah satu bentuk penyucian harta. Yang mana penyucian harta itu adalah untuk menyuci rezeki-rezekinya. Dan ia dinamakan sebagai amal ibadah yang dominan kepada mengeluarkan harta benda. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk ekonomi ataupun ta'awun, menolong, saling tolong menolong, takaful, saling tolong menolong bagi orang yang ada di sekelilingnya, yang mana mereka itu ada tertakluk kepada 8 asnaf. Itu 3 kelebihan bagi orang yang berzakat. Daripada situ, ciri-ciri takwa dah ada kepada orang yang macam tu. Hubungan dengan Allah dah ada, dan hubungan dengan manusia turut ada. Manakan apabila dia berzakat, orang berdoa, ya Allah, orang-orang asnaf ataupun asnaf yang 8 itu berdoa, ya Allah, terima kasih kepada orang yang berzakat kepada kami, orang yang memenuhi keperluan kami, ya Allah, maka kau mewahkan rezeki mereka, ya Allah, maka kau beri kebaikan keberkatan dalam kehidupan mereka, ya Allah, rahmatilah mereka selama-lamanya, ya Allah. Zakat pendapatan lain, zakat ternakan lain, zakat zakat tumbuhan lain, zakat pertanian lain, zakat harta lain. Zakat harta didapat segerbuk, dia tak perlu tunggu haul, cukup nisab saja maka kena keluarkan zakat. Contoh orang yang dapat wang hadiah ke apalah kan, cukup saja nisab, maknanya cukup sahaja yang perlu dizakatkan. Sampailah masa untuk dizakatkan 13,000, 14,000 ke atas sekarang kan, 14,000 ke atas, maka dia kena kalikan dengan 2.5, maka dikeluarkan. Itu wang yang dia dapat segera tu. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Saya ada satu pengalaman baru ni, saya pergi ke Melaka. Siapa tahu, ada orang Melaka tak kat sini? Tak ada. Kedai ataupun yang famous sekarang, coconut shake Kelebang tu, yang famous. Masya Allah, saya jumpa dengan tokennya sendiri. Macam mana cara pertemuan saya? Saya sedang lalu untuk masuk ke tempat tu. Tiba-tiba saya nampak ada seorang pakcik sedang sapu sampah kat jalan dengan baju yang lusuh. Masya Allah, tabarakallah.
Kemudian tiba-tiba saya diberitahu oleh orang, itulah toke dia. Dia lampu sampah kat jalan, kalau kita tengok kita rasa nak bagi lagi kat dia. Bila diberitahu itu adalah toke, tak sabar hati ni nak tahu apa. Dengan kedainya yang besar, Masya Allah, tabarakallah, apa rahsia dia. Dengan hebatnya kedai, dengan dirinya yang sangat humble tu. Maka dia cerita, first kali zakat yang pendapatan yang didapat hari ni, atau perniagaan, hasil keuntungan dan perniagaan yang didapat hari ni, dia akan kalikan dengan 25, dia akan keluarkan zakat hari-hari. Dia tak nak tunggu dah. Haul dan sebagainya. Itulah yang tertakluk menjadi penyucian pada dirinya. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Hebat tak? Bagi kita pula dipanggil al-mal mustafad, zakat pendapatan. Itu kena tanya yang lebih arif lah kepada pejabat zakat dan sebagainya. Biasa kan kalau masuk mandi kita akan dapat salary kita. Di situ cepat-cepat dikalikan dengan 25 kan. Maka dikeluarkan. Itu adalah lebih terbaik. Kita kena tanya kepada yang lebih arif. Penyucian. Bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, kalau Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala tunjuk di dunia lagi. Sama ada terbakar dia punya tempat, sama adalah musibah-musibah yang lain. Itu lebih baik berbanding ia disiksa di dalam kubur, wal'ayazubillah, seperti mana ayat yang saya ceritakan tadi. Ini bukan cerita biasa-biasa, ini bukan cerita dongeng ni. Cerita ini diambil daripada kitab Mukasyafatul Qulub, iaitu Al-Imamul Ghazali, karangan Al-Imamul Ghazali, untuk jadikan sebagai panduan kepada kita. Dia bukan asbabun nuzul, tapi kisah tersebut berpadanan dengan kisah dengan ayat Al-Quran, janji Allah bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Saya nak tanya sekarang, kita ni mampu tak berzakat? Mampu tak sekarang untuk berzakat dengan pendapatan, dengan harta yang kita ada? Mampu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Bagi yang tak mampu, dia nak buat macam mana? Bagi yang tak mampu, dia bersedekah. Sedekah semua orang mampu. Tak nanti tunggu kaya. Miskin pun kena bersedekah. Apatah lagi hari Jumaat. Sedekah ikut kemampuan. Contoh, dia ada RM1. Dia bagilah 10 sen ke, 50 sen ke. Itu adalah yang lebih terbaik di sisi Allah. Kalau para sahabat terdahulu, Masya Allah, tabarakallah, harta yang nak dikeluarkan ini, Masya Allah, masing-masing berlumba-lumba nak melakukan kebaikan. Kalau Sayyidina Umar mensedekah, menginfakkan hartanya, sebahagian daripada hartanya, Sayyidina Abu Bakar semua daripada hartanya. Sehingga kan bila ditanya, kalau kamu bagi harta kepada di jalan Allah, fi sabilillah ini, kamu bagi semua harta kamu, jadi apa yang kamu tinggal kepada keluarga kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tinggalkan kepada anak dan isteriku, keluargaku adalah Allah dan Rasul. Itu tahap keyakinan yang cukup tinggi. Kita tak dipegang tahap tu. Betul tak? Maka kalau kita bukan golongan orang yang mengeluarkan zakat, maka jadilah kita golongan orang yang dermawan, yang memberi infak mengikut kesesuaian dan kemampuan kita, insya-Allah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca hari ini adalah tentang pengkisahan, tentang kisah yang menarik terjadi kepada lelaki tersebut. Okey, saya tengok kepada kepada tafsirnya yang untuk kita fahami daripada ayat tersebut. Okey. Allah Subhanahu wa taala, first point kita yang pertama, Allah Subhanahu wa taala amat mengeji orang-orang yang bersifat dengan perbuatan bakhil. Kerana harta kita adalah milik Allah. Apabila, kita kena ingat, apabila kita direzekikan Allah, dimewahkan rezeki kita, bayangkan sesetengah orang dia menerima aliran rezeki ni, Masya Allah, tabarakallah, tak menang tangan. Ada orang dia dapat rezeki setelah mana dia bersusah payah sangat, baru akhirnya dia berjaya. Ada orang dia dapat rezeki min haitsu la yahtasib, iaitu daripada rezeki yang tak disangka-sangka.
Duk, macam mana rezeki tak sangka-sangka ni Ustazah? Lebih kurang macam ni lah contohlah keadaan kita sekarang ni. Biasa-biasa je, tiba-tiba entah dari mana dapat telefon, contoh dapat tanah kon. Ni tanah kamu, tanah tok nenek moyang kamu di tempat dia di Isketambola, contohlah. Harta kat sana berkoyan-koyan dan kamu adalah waris tunggal dia yang orang cari lama dah. Terkejut dah kita. Tak pernah terfikir ni. Tiba-tiba asbab di antaralah asbab dia, antaralah solat duha 8 rakaat tak pernah tinggal. Kemudian rajin pula sedekah. Kita banyak melakukan amalan-amalan yang memudahkan rezeki kita, maka Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Terkejut dah kita. Terkejut. Ada rezeki kena usaha. Ada rezeki dia dapat setelah mana dia usaha. Ada rezeki tak perlu usaha. Usaha sedikit dia dapat banyak. Ada macam tu. Semua kita tengok di keliling kita ada yang macam tu. Betul kan? Ada kita tengok Allah dia relax je. 7 keturunan tak habis makan. Rezeki yang Allah Ta'ala alirkan kepada dia. Namun ingat. Simat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap rezeki yang kita ada, yang halal dihisab, yang haram diazab. Setiap rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bukan satu anugerah sahaja, tetapi bagaimana kita nak manage rezeki tersebut. Apakah untuk kita sahaja ataupun kita, Allah Ta'ala jadikan kita wakil daripada Allah untuk melebarkan rezeki tersebut kepada orang-orang yang memerlukan. Maknanya Allah Ta'ala taklif, Allah Ta'ala bertanggungjawabkan kepada kita. Ya, kamu terima rezeki, kamu jadi jutawan, kamu orang yang memegang rezeki, walaupun nampak pada hasil mahsul dia seolah-olah macam titik peluh kita, namun rezeki, aliran rezeki tersebut, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, di sana ada peruntukan yang kita kena berikan. Zakatnya, sedekah infaknya, hibahnya, dan sebagainya. Melalui rezeki tersebut, semua nanti akan kembali kepada Allah dan akan disoal. Itu sebab Allah Ta'ala cukup mengeji orang yang bersifat dengan keadaan bakhil. Ada seorang hamba Allah yang saya pernah jumpa, Masya Allah, Tabarakallah, rezekinya melimpah ruah, tapi sangat bakhil. Bukan setakat bakhil dengan adik-beradik, bukan setakat bakhil dengan jiran, bukan setakat bakhil dengan masyarakat, dengan diri dia pun bakhil. Akhirnya dia mati tanpa sempat menggunakan rezeki itu sebaiknya. Wang yang dia tinggalkan itu untuk siapa? Akhirnya kembali kepada yang berhak. Nampak tak? Dia tak guna. Dia sendiri pun pakai kereta buruk. Dia sendiri pun pakai baju seminimum mungkin. Dia sendiri pun kedekut dengan diri dia. Ada bahasa Melayu dipanggil apa? Tangkai jering. Ada istilah kan, tangkai jering. Siapa tak faham? Apa kaitan tangkai jering dengan orang bakhil ni? Agaknya tangkai jering tu liat kot. Sangat liat untuk mengeluarkan apa kita kata sedekah, infak, zakat dan sebagainya, sehingga diistilahkan sebagai tangkai jering. Yang satu lagi istilah tak hidung masin tu apa dia pula? Setahu saya semua orang tak hidung masin. Kan? Itu masalah tu. Itu lagi jauh daripada maksud asal dia tu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah yang berlaku kan. Okey. Jadi first point kita, Allah Ta'ala sangat mengeji orang yang bersifat dengan sifat bakhil. Sebab apa? Rezeki itu sebenarnya milik Allah, tapi dia tak manage rezeki itu sebaiknya. Okey. Kemudian maksud bakhil di sini, kita nak tahu juga maksud bakhil di sini adalah ia tidak membayar zakat dan enggan menghulurkan sedekah kepada fakir miskin sehingga mereka hidup merana. Dia hidup di kalangan orang-orang yang merana, orang-orang yang memerlukan, tetapi dia buat dia tak nampak. Dia tengok ekor-ekor mata je. Paling dahsyat pada hari ni kalau kita tengok, pamerkan segala kekayaan. Kan? Pamerkan tetapi dia tidak memberi. Tapi kita pula kalau kita tengok orang yang memamerkan segala kekayaan, jangan pula kita judge dia. Ni sedekah pun tak, zakat pun tak, apa pun tak ni. Tak, jangan. Kita tak tahu perbuatan kebaikan mereka di belakang kita.
kita mesti bersangka baik. Barangkali lebih banyak daripada kita dia bagi. Bila Allah Ta'ala tambahkan lagi. Ingat, rezeki yang Allah Ta'ala bagi, kalau kita guna sebaiknya, maka dia akan jadi nikmat. Rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita melimpah ruah, kalau kita tak guna kepada sebaiknya, maka dia akan jadi istidraj. Kemewahan itu nama dia kemewahan istidraj, yang bersifat kecelakaan kepada orang yang menerimanya. Allah Ta'ala bagi je, jangan jadi sampai seperti mana Qarun. Banyak harta berkoyan-koyan. Jangan jadi seperti mana zaman Rasulullah SAW, seorang lelaki yang bernama Sa'labah. Seorang lelaki, kata silap saya lah, kalau bukan nama Sa'labah, ada seorang lelaki zaman Rasulullah, Rasulullah minta doa kepada Allah supaya dia dibanyakkan harta benda. Sehingga satu ketika, bila Allah Ta'ala berikan kepada dia, dia mula tak mau berzakat. Tak mau dia nak berzakat. Sampai satu ketika, bila dia ingin berzakat, bila Rasulullah sebut, sehingga satu ketika zakat ini tak akan diterima, maka dia pun termonyeh-monyeh, orang Kedah lah kata. Datang terhegeh-hegeh nak berzakat, Rasulullah tak lagi menerimanya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kan? Sebab rezeki ni pinjaman. Kita hidup atas dunia ni lama mana agak-agak. Mana nak tahu sasah ni? Tak tahu, memang masing-masing tak tahu. Tapi kalau kita tengok, usia kita dalam kubur, di alam barzakh, dengan usia kita di atas dunia, mana lebih panjang? Mak kita mati umur berapa? Semua ada, masih ada mak? Masih ada, Alhamdulillah. Atuk Tok Wan kita mati umur berapa? 70. Tahun berapa? Tak ingat. Mungkin dalam tahun 70-an, 80-an. Kalau kita gandingkan dengan 70-an, 80-an hingga tahun sekarang, berapa tahun dah kematian dia, usia dia? Usia kematian dia, bukan usia hidup dia, usia kematian dia. Usia hidup dia tahu dah 70, contoh. Usia kematian dia dah berapa tahun sehingga sekarang? Barangkali ada yang bersifat 100 tahun, nampak? Di situ kita boleh tengok hidup dalam alam sana lebih lama banding hidup sekarang, hidup atas dunia. Macam kita tak tahu. Barangkali umur 40 tahun, 50 tahun itu usia kita atas dunia. Sedangkan kita akan duduk di dalam kubur nanti, nak tunggu akhirat datang, nak tunggu hari kiamat datang, barangkali beribu-ribu tahun. Jadi apa bekalan kita selama 60 tahun di sini? Selama 40 tahun di sini? Selama 50 tahun di sini, apa bekalan yang kita buat sungguh-sungguh? Apa bekalan yang kita fokus sungguh-sungguh kepada Allah? Semua barangkali kita buat sambil-sambil. Barangkali kita main-main saja dengan ibadah kita, betul tak? Solat kita main-main, sedekah kita pun nak tak nak, acuh tak acuh, cari duit lebihan. Orang Indonesia kata apa? Recehan saya, duit ataupun duit kupang, ataupun apa? 10 sen, 20 sen, ataupun duit kupang yang kita bagikan tu sebab hasil daripada yang kita tak nak guna. Padahal itu yang kita akan kutip di sana nanti. Macam kita masuk dekat bank akhirat kita lah tu. Bila kita muhasabah balik, tengok balik apa yang kita buat. Barangkali zakat pun macam tu. Ada yang mengelak dengan zakat pun ada. Ada yang mengelak dengan zakat. Dia ada zakat pertanian dan sebagainya, mengelak. Cukup haul adalah. Bila dia mengelak tentang zakat, nanti Allah Ta'ala akan mengelak dengan dia di sana. Tayang syurga tapi masuk neraka. Bengkak tak? Allah Ta'ala boleh mengelak. Kita merancang. Allah Ta'ala merancang dan menentukan. Manusia menipu, Allah Ta'ala lagi maha menipu. Boleh menipu hamba dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi berkaitan, sebab apa kita menafikan hak orang yang sekeliling? Kerana tidak mahu berzakat. Okey. Yang kedua, akibat. Bakhil akan mendatangkan mudarat di dunia dan di akhirat. Masya Allah, Tabarakallah. Bakhil dengan sifat bakhil ni, kemudaratan ada dua. Satu kemudaratan akhirat, yang kedua kemudaratan di dunia. Kalau di dunia, harta terdedah kepada kerugian. Sebab dia tak nak menyuci zakat. Maka kita boleh tengok orang-orang yang kaya bila dia menghadapi satu-satu kerugian, yang mana bila mereka tidak mengeluarkan zakat, maka harta pada kerugian itu sangat banyak. Banyak harta. Sakit ada,
rumah dirompak dan sebagainya lah. Tak selamatlah mereka, sama ada dicuri, dirompak dan berbagai cara, sebab mereka tidak mendapat keberkatan daripada harta tersebut. Mereka tak nak suci harta tersebut, maka harta mereka akan disita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbentuk musibah yang macam-macam. Ada bendang, ada sawah untuk dizakatkan apabila menerima tuaian dan sebagainya, maka tak berzakat. Barangkali tahun itu berlaku kebanjiran di sana, banjir tak menjadi, dimakan oleh binatang-binatang, belalang dan sebagainya. Gedung-gedung yang besar tak dizakatkan, maka akan di sana akan ada apa? Akan dia bencana-bencana kebakaran dan sebagainya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini janji pada Allah. Kemudian sebab apa? Kalau kita tengok sekarang ni, pada zaman hari ni, orang yang menyembunyikan harta zakat pintar. Banyak cara. Dulu kena kumpul kan, buat peti lah apa semua, simpan lah dan tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Sekarang ni dia guna bank dan sebagainya. Lari daripada zakat, lari daripada income tax. Allahu Akbar. Kemudian di akhirat pula, first kali, tengkuk mereka ataupun leher mereka akan dijerut dengan tali leher daripada api. Itu janji Allah. Dalam Quran, dalam ayat tadi kita dah baca, ni disebut dalam satu hadis, yakunu kanzun ahadikum yaumal qiyamah syuja'an aqra. Simpanan yang tidak dikeluarkan zakat akan menjadi ular besar yang membelit kamu pada hari kiamat. Orang yang tak keluarkan zakat, orang yang akan dibelit, yang mana lehernya akan dibelit pada hari kiamat, seperti mana belitan ular yang disebut sebagai syuja'ul aqra. Allahu Akbar wal-'ayazubillah. Jangan fikir tak naklah jadi orang yang berzakat, tapi untung besar orang yang boleh berzakat ini, dia banyak kelebihan dia. Dia didoakan oleh orang-orang yang menerima zakat. Allahu Akbar. Kemudian pemilik sebenar harta kekayaan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni hanya penerima amanah sahaja. Jangan duk kata harta ni ana yang punya, kan? Harta Ahmad Al-Baq, harta anda yang punya, bukan milik kita. Semuanya adalah pinjaman daripada Allah. Bila-bila masa Allah Ta'ala akan menarik. Tunggu waktu dan seketika saja, dan ketikanya saja. Boleh saja Allah Ta'ala nak tarik. Berapa ramai kita tengok contoh pada hari ini, Allah Ta'ala tarik mudah-mudah, betul tak? Mudah je Allah Ta'ala tarik harta tersebut. Ada yang dah naik atas, tiba-tiba menjunam ke bawah, disebabkan beberapa perkara yang kita tak ketahui. Mungkin ada hikmah di sebalik itu. Bila hamba aku makin kaya, tak berzakat, dia lupa pada aku, lebih baik aku selamatkan dia di dunia berbanding dia akan disiksa di akhirat. Lalu Allah Ta'ala jatuhkan dia jadi miskin, dia kembali dekat dengan Allah. Dia kembali mengingati Allah. Kita beza tahu kalau kita duduk dalam keadaan kita kurang harta dengan kita duduk dalam keadaan kita banyak harta. Doa kita pun berbeza. Cuba tengok. Doa kita dalam keadaan kita susah ni lebih panjang, lebih fokus, lebih feeling. Betul tak? Air mata turun ikhlas je. Doa waktu senang ni, santai-santai, selesa, cepat. Tak tahu macam mana habis. Tak feeling pun, tak fokus pun. Air mata pun susah nak keluar. Sebab apa? Semua dah ada kan? Semua kita dah miliki. Kita dah ada apa yang kita nak. So macam tak ada apa-apa, tak ada no hal lah. Bahkan kadang-kadang tak rasa berdosa pula tu. Itu sebab di antara penyakit-penyakit orang yang ada-ada. Wal'ayazubillah. Bila kita minta Allah Ta'ala mewahkan rezeki kita, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, minta juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa jaga kita untuk dekat dengan Allah. Harta tersebut jadikan kita lebih baik. Minta, ya Allah, dengan harta yang kau kurniakan kepada aku, jadikanlah aku lebih baik, lebih dekat dengan engkau, ya Allah. Lebih sayangkan engkau, lebih ingatkan engkau, lebih berjaga-jaga daripada azabmu, ya Allah. Lebih cintakan rahmatmu, ya Allah, berbanding dengan yang lain. Allahu Akbar. Itu kita kena ingat. Kemudian ada ulama menyatakan
infak harta kekayaan di jalan Allah tidak boleh disifatkan sebagai pembaziran. Orang yang bagi banyak, kadang-kadang kita heran, ada infak untuk Palestin, infak untuk macam-macam lah. Sekolah tahfiz, sekolah pembangunan pondok-pondok turus, pembangunan yang bersifat fi sabilillah ni. Bantu kat pelajar-pelajar untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Kita tengok dia bagi Allah banyaknya. 5,000, 10,000, 50,000, no hal. Bahkan ada yang bagi barang-barang kemas untuk diberikan kepada sekolah-sekolah dan sebagainya. Kita nampak mampu boleh juga, tengok dia macam biasa saja bagi. Maka ulama mengatakan itu bukan satu pembaziran, bahkan itulah yang dinamakan sebagai jariah. Bila masuk saja kubur, dia akan kembali kepada kita. Masa tu boleh membezakan tingkatan sedekah orang-orang yang lain. Mewahnya sekadar mana apabila saat dia bersedekah di dunia. Kita pasti nak kalau boleh kita sendiri hidup di atas dunia ni sendiri, kita nak suasana rumah yang kita boleh duduk selesa, betul? Kalau kita boleh dalam iklim khatulistiwa Malaysia ni, kita kalau tak nak berpeluh, nak duduk lekon je. Nak selesa lah, tak nak tengik, tak nak bau-bauan, nak yang wangi-wangi, nak yang bersih. Rumah pun kalau boleh nak anak 5 orang 5 bilik. Setiap bilik tu ada bilik air, ada aircon, ada semua tempat-tempat tidur yang sangat selesa. Ada dapur yang besar walaupun tak masak, tak apalah, yang penting ada. Dapur basah, dapur kering, separa basah, separa kering, semua nak kalau boleh. Betul kan? Tak ada siapa yang menolak. Dan kita berusaha tak ke arah tu? Usaha. Memang kita berusaha, tapi Allah Ta'ala bagi sekadar mana, itu kita terima. Tapi at least kalau orang tawarkan macam tu kepada kita, bahkan kita pun usaha untuk dapatkan macam tu, betul? Apakan tidaknya kalau kita berusaha, bersedekah, berinfak, berzakat demi untuk kemewahan di kubur nanti. Orang yang mana diterima ruhnya, Allahu Akbar, yang beriman, yang mati dalam husnul khatimah, kematiannya dalam kubur, dia akan sambut, dipeluk oleh kubur. Maka jadilah kuburnya seperti mana riyadul jannah, taman-taman di syurga. Itu yang kita nak, kemewahan kita berada di dalam kubur tersebut pada awalnya dah seperti mana syurga. Itu gambaran pertama. Berbanding dengan orang yang bermaksiat dengan Allah, kedekut, bakhil dan sebagainya dalam berzakat di jalan Allah, maka akhirnya masya-Allah tabarakallah, jadilah kuburnya seperti mana? Seperti mana lubang api neraka. Bahkan dikalungkan dengan kalungan daripada api neraka, wal'ayazubillah. Itu amaran. Itu sebabnya ulama kata tidak ada pembaziran bagi orang yang bersedekah di jalan Allah. Tidak ada pembaziran. Jangan disebut sebagai pembaziran. Akak ni sikit-sikit sedekah, setiap pagi asyik sedekah saja. Sedekah, tak ada benda lain ke nak buat? Nampak macam membazir, asyik bagi dekat sekolah agama lah, asyik bagi dekat sekolah tahfiz, asyik bagi dekat kompleks-kompleks Islam dan sebagainya. Tak membazir ke? Bagi pula banyak-banyak. Tahukah muslimat yang dirahmati oleh Allah, setiap pagi kita bersedekah, kita didoakan oleh malaikat. Malaikat akan berdoa, ya Allah, tambahkan rezeki bagi orang yang selalu mengeluarkan wangnya, infaknya, yang selalu berinfak. Kalau pagi itu kita tak sedekah, maka malaikat berdoa, ya Allah, tahanlah rezekinya pada hari ini, pada pagi ini. Karena dia menahan, dia bakhil untuk bersedekah. Paling dahsyat, paling lemah, tak ada wang sangat, sedekah apa? Senyuman. Sedekahlah senyuman, supaya dengan senyuman kita itu membahagiakan orang lain. Berazam untuk menunaikan sedekah. Bukan nak tunggu kaya baru sedekah. Daripada miskin kita dah sedekah, apatah lagi kalau dalam keadaan dah kaya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kata ulama diinfakkan semua hartanya di jalan Allah, sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar tadi. Masya-Allah tabarakallah. Kemudian infak pada jalan maksiat adalah pembaziran. Sekalipun hanya dengan 1 dirham. 1 dirham tu 1 dirham lah. Kalau 1 dinar 800 duit kita. 1 dirham ni bawah lagi lah.
Sekalipun dengan 10 sen, contohlah kita pergi bersedekah kepada orang apa? Orang yang sedang melakukan maksiat. Maka dengan asbab tersebut menyebabkan pembaziran daripada wang yang kita sedekahkan. Tapi kalau kita tak tahu, kita tengok di gelandangan tepi jalan dan sebagainya, kita pun bagi. Kita dengan harapan dia dapat menunaikan keperluan hidup dia tanpa mencuri, tanpa buat kebaikan, buat maksiat yang lain. Maka dengan harapan itu, insya-Allah sedekah kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita nampak terbentang-bentang, dia duk minum dan sebagainya, tiba-tiba pergi bagi lagi kat dia. Maka itu yang disebut sebagai pembaziran kepada orang yang bersedekah kepada jalan kemaksiatan. Wallahu a'lam. InsyaAllah, moga-moga dengan kisah ni pada minggu ini dapat memberi manfaat dan ganjaran kepada kita, bahkan kita dapat amalkan dengan sempurna. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu daripada diri saya. Hakikat kedua-duanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin.